Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe, like, share, komen dan juga tekan bell notification. Aku nak cakap thank you for your support guys. Alright, so untuk kisah hari ni aku nak kongsi dengan korang. Dia ada berkenaan dengan seorang lelaki. Okay, and bagi aku cerita je ni kan menarik guys. Okay, dia ni bukan seorang serial killer, dia bukan seorang perogol, dia bukan seorang pedofile, dia bukan jenis yang makan organ manusia ni, bukan guys, okay? Tetapi dia adalah seorang businessman dan juga dia famous disebabkan inilah. Dia adalah seorang gangster guys. Dia adalah satu orang gangster yang bagi aku brutal yang terjadi dekat USA ataupun Amerika Syarikat. Okay, and pada time tu Amerika Syarikat ni kan, diorang tengah lalui satu era yang dikenali sebagai era prohibition dan juga era economy downfall, which is the Great Depression. Okay, so dekat sini dalam cerita ni kan, dia ada tunjuk lah, dia ada ceritakan lah macam mana dia menjalankan dia punya perniagaan pada zaman itu. Okay, dan lelaki ini aku rasa korang pun semua tahulah nama dia ni sebab memang famous gila, and dia ni boleh dikatakan antara top gangster pada time tu Okay, basically satu dunia kenal lah lelaki ni. Okay, so nama dia adalah Alphonse Gabriel Capone, ataupun nama pendek dia adalah the one and only Al Capone. So tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Al Capone dilahirkan sebagai anak kepada pendatang asing daripada Itali yang bernama Gabriel dan juga Tesserina Capone. Al Capone ni dia telah dilahirkan pada 17 Januari 1899 dan juga telah dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Syarikat. So berkenaan dengan Al Capone ni, pada zaman kanak-kanak dia, semasa dia berada di peringkat sekolah pada darjah 6 macam tu lah, dia tak pergi kelas tau. Dia tak pergi kelas pada time tu, and dia ni juga pernah memukul cikgu perempuan dia guys. Korang imagine, baru darjah 6 dah pandai perembat cikgu. Aku tak tahulah okay, kecil-kecil dah ada jiwa gangster kan. So disebabkan itu kan, dia dah pukul cikgu bagai, dah buat hal tak pergi kelas semua, dia telah dibuang daripada sekolah. And pada selepas itu, dia tidak lagi pergi ke sekolah untuk sepanjang kehidupannya. Jadi selepas dia telah dibuang sekolah tu, dia pun mencarilah kerja. Okay, dia ni pernah kerja sebagai kerani pejabat, pekerja kilang dan juga seorang pemotong kertas. Dan semasa dia remaja, dia ni tak lupa jugalah, dia tak lupa juga untuk bermain dengan rakan-rakannya. Biasalah kan, time muda kan, macam kita pun dulu kan. Okay, time muda kita pergi keluar sini sana, jumpa kawan-kawan kan. Okay, so sama juga macam Al Capone ni. Okay, tetapi dia punya zaman bermain dengan kawan-kawannya ni tak bertahan lama tau. Okay, selepas dia telah berkenalan dan juga bergaul dengan golongan-golongan samsing dekat sana. So selepas dia dah berkenalan, dia dah bergaul-gaul dengan geng-gangster kat sana kan. Okay, dia ni terus menyertai dua kumpulan gangster, dan dua kumpulan tersebut bernama South Brooklyn Rippers dan juga 5 Points Junior. Okay, dan secara specifically dua kumpulan ni memang terkenal guys dekat sana. Okay, sebab dua kumpulan ni telah banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti vandalism dan juga jenayah-jenayah kecil dekat sana. So boleh dikatakan geng ni memang bermasalah, and memang masyarakat sana memang dah kenal sangat lah dengan dua kumpulan ni kan. Banyak gila buat hal guys. Jadi selepas dia dah mendalami dalam golongan-golongan gangster ni kan, Al Capone juga telah menyertai satu lagi kumpulan gangster yang dikenali sebagai James Street Boys. Dan pada masa itu, kumpulan James Street Boys ini diketuai oleh Johnny Torrio. So siapakah Johnny Torrio ni kan? Okay, Johnny Torrio ni kan, dia adalah seorang penjenayah terancang yang teratas dekat Amerika guys. Okay, so dia ni boleh dikatakan macam master sifu lah dekat sana Okay, memang ramai gila kenal dia ni, memang jenayah terkenal lah orang kata dah macam selebriti dah. So Al Capone ni dia dah join kumpulan di bawah leadership Johnny Torrio.
Jadi selepas Al Capone dah join kumpulan James Street Boys ni kan, Johnny Torrio ni kan, somehow dia boleh tahu bahawa si Al Capone ni kan, dia adalah seorang anak yang tegar tau. Okey, dan dalam kata yang lain, Johnny Torrio ni dia boleh nampak yang si Al Capone ni dia ada potensi untuk menjadi seorang leader ataupun ketua kumpulan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, somehow tak tahulah gangster-gangster ni kan, dia ada mata-mata nak tengok kau ni boleh jadi leader ni. Macam tu lah aku rasa. So disebabkan itu, Johnny Torrio ni dia pun telah menawarkan kawan mafia dia yang bernama Frankie Yale untuk menjadikan Al Capone sebagai anak buah ataupun orang bawahan dia. Dan kemudian Al Capone pun dia bekerjalah bersama Frankie Yale, di mana dia telah menjadi seorang pelayan bar di rumah pelacuran Yale pada usia dia hanya 18 tahun guys. Muda baik. Okey, budak lagi, baru habis SPM dia sudah jadi bartender dekat rumah pelacuran weh. Dahsyat tak dahsyat tak? Weh, gila baik. Oh yes, satu lagi berkenaan dengan Al Capone ya. Al Capone ni dia ada dia punya nickname tau, okey? Dan nickname dia adalah dikenali sebagai Scarface. Dan Scarface itu adalah nama panggilan yang amat tidak disukai oleh Al Capone. Okey, why Scarface? Sebab dekat muka Al Capone ni kan, dia ada macam satu garisan parut yang panjang tau sebelah kiri muka dia, tak silap aku Okey, memang nampak gila lah. Okey, so bagaimana Al Capone ni dapat nama Scarface itu? Okey, macam ni cerita dia guys. Okey, sebab terdapat satu hari ni ada seorang lelaki dan juga perempuan, mereka sedang duduk dekat meja berhampiran dengan bartender lah, bar tempat si Al Capone ni kerja lah. Dan pada time tu Al Capone ni dia bekerja sebagai seorang pelayan bar. Ok, so bila Al Capone nampak wanita tu kan, member nak cuba mengorat guys. Ok, dia nak mencuba mengorat, tetapi dia tidak dilayan. Sian dia tak dilayan kat perempuan tu kan. Ok, tetapi kan member tak putus asa guys. Member tak give up. Jiwa gangster ni kan dah kuat sangat ni kan. So dia pun tak give up. Jadi Al Capone cuba untuk menegur sekali dengan membisikkan beberapa ayat ke dalam telinga wanita tersebut, dan juga dia hendak membuat lelaki tersebut dengar tau. So rupa-rupanya kan guys, wanita tersebut tu dia adalah kakak kepada seorang penjenayah terkenal pada time tu guys, yang bernama Frank Galuccio. So bila Al Capone tu berbisik dekat telinga kakak dia, Frank Galuccio ni marah guys. Okey, dia marah sebab kakak dia ni telah diusik ataupun diganggu oleh Al Capone dengan kata-kata lucah guys. Member marah weh, member marah, member terus pukul si Al Capone ni guys. Okey, dan Al Capone ni dia tidak mengalah. Okey, dia pun melawan balik si Frank Galuccio ni. So dalam pergelutan mereka tu kan, Frank Galuccio ni dengan segera mengeluarkan pisau dia dan terus memotong pipi Al Capone, dan hasilnya adalah 3 calar daripada telinga ke mulut Al Capone, dan parut itu telah menjadikan Al Capone mendapat nama samarannya sebagai The Scarface. Kalau korang tengok gambar dia kan, dia punya calar parut dekat sini kan, jahat gila bai. Okey, dah macam apa aku tengok memang nampak macam dia ni mesti seorang mangkuk ayun yang ganas ni kan. Okey, so dia punya calar tu nampak gangster sikit lah time tu Okey, sebab muka Al Capone ni dia macam muka baik-baik tau. So maybe dengan calar tu nampak lah ganas sikit kan. Aduh boleh pula tengah sedap-sedap rekod kan, boleh pula grab. Sudah Roger sudah sampai Sorry guys, aku order kopi aku tak sempat nak bancuh aku punya coffee bean boleh habis pula kan. Aduh so macam biasa kopi dulu guys. Ke mana tadi jadi begitulah bagaimana Al Capone mendapat nama gelaran dia sebagai The Scarface. Kemudian guys, setahun selepas insiden Scarface tu kan, Al Capone ni dia telah insaf daripada dunia gangster ni. Member terus nak jadi baik. Dia ada niat untuk menjadi seorang yang baik tau.
So, apa yang telah dilakukan oleh dia is dia telah berkahwin guys. Dia telah berkahwin dan juga mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Sonny. So dekat situ Al Capone dia sudah pasang niat yang dia hendak menjadi seorang suami dan juga bapa yang baik kepada keluarganya, terutama sekali kepada ibu dan bapa dia. Namun kehidupan yang dia hendak memiliki itu kan guys, tak berapa nak menjadilah ikut kehendaknya. Sebab hanya setahun selepas dia telah bertaubat untuk menjadi seorang gangster, bapa dia pula meninggal dunia guys. Jadi dia sebagai itu Al Capone dia berasa kehilangan, kehilangan dan juga teramatlah tertekan. Maka itu telah membuatkan dia kembali ke dunia gangster. Jadi selepas tragedi itu berlaku kepada hidup Al Capone ini, Johnny Torrio ni pun telah menjemputnya ke Chicago. Johnny Torrio ni dia dah buka dia punya office baru. Ibu pejabat HQ dekat Chicago guys. Dia nak membesarkan lagi empire dia. Power tak power si Johnny Torrio ni Dan dekat situ bila Al Capone ni dia telah nekat, okeylah, aku nak jadi gangster. So pada time tu dia pun telah menjaga dan juga bekerja bersama Johnny Torrio. Jadi pada time tu secara rasminya Johnny Torrio telah menjadi bos kepada Al Capone. Jadi apabila dia telah bekerja bersama Johnny Torrio dekat Chicago tu, Al Capone dia telah menjadi orang kanan Johnny Torrio guys. Dia dah jadi orang kuat si Johnny Torrio ni. Johnny Torrio ni dah percaya dengan capability si Al Capone ni. So dekat situ Al Capone dia handle segala perniagaan perjudian dan juga perniagaan pelacuran Johnny Torrio. Dan kemudiannya kehidupan Al Capone ni menjadi semakin susah. Macam aku cakap dekat awal video tadi kan guys, zaman Al Capone ni kan dia terjadi semasa era prohibition di Amerika Syarikat. So this is where it all happens tau. Semasa US tengah melalui era prohibition tu, kerajaan dekat sana melarang segala pembuatan, penjualan dan juga pengangkupan dan juga penyeludupan minuman keras di Amerika Syarikat. So basically itu adalah perniagaan yang telah dijalankan oleh Johnny Torrio, which whereby si Al Capone handle lah semua bisnes-bisnes tu kan. Jadi disebabkan era prohibition ni kan telah membuatkan ataupun telah memberikan satu kesusahan kepada perniagaan mereka itu. Walau bagaimanapun guys, dekat US kan, rakyat US pada time tu diorang ni macam kemaruk nak minum arak kau tahu. Diorang mesti nak kena juga minum alkohol tau. So daripada situ kan, geng-geng mafia ni dah nampak satu angle di mana mereka boleh mencipta satu bisnes yang baru. So diorang nampak dah peluang ada ni. So better kita take advantage dekat je lah permintaan orang nak minum alkohol ni semua kan. So from there diorang mulalah nak membesarkan lagi cabang perniagaan mereka itu. So apa yang telah dibuat oleh geng-geng mafia ni kan, diorang ni pun menghasilkanlah segala minuman alkohol secara cetak rompak guys. Aku badet CD dia cetak rompak, arak pun dia buat cetak rompak guys. Dan mereka juga telah membuka bar minuman yang haram. Probably mungkin tak ada lesen ke apa kan. Dorang, kau tahu lah, gangster-gangster ni ada je cara dorang untuk run bisnes dorang ni Dan di samping itu kan guys, mereka juga ada menghasilkan ubat guys. Ubat-ubatan di mana mereka akan supply kepada kedai ubat. Macam pelik lah, padahal dorang punya bisnes ni adalah hanya untuk menjual minum-minuman keras yang secara haram ni kan. Tapi ubat pun diorang bedal guys. Diorang bedal apa yang boleh pada time tu kan, nak survive orang kata Dan geng-geng mafia, geng-geng Samsen ni kan, mereka juga ada menyeludup air arak ni kepada negara-negara seperti Bahamas dan juga Cuba dan juga kepada kepulauan Perancis. So diorang punya market ni dah main international guys. Bukan hanya kepada rakyat Amerika tetapi juga di luar negara. So from here boleh nampak dah diorang ni dah mula expand perniagaan haram mereka. Guys, so macam benda era prohibition ni kan, lah, daripada boleh membawa ketenteraman kepada rakyat Amerika ni kan, it turns out polisi prohibition ni kan, dia sebenarnya telah menjadikan perniagaan arak haram menjadi lebih pesat guys. Lagi mengembang pula dah jadi dia
Jadi segala organisasi penjenayah di negara Amerika Syarikat tu menjadi semakin berluas dan juga berkuasa tau. Okey, diorang mula slowly take control dari segi bisnes-bisnes yang macam ni tau. Okey. And mungkin lama kelamaan diorang pun nak aim untuk kontrol ekonomi ke apa, kita pun tak tahu kan. Okey. But that was the case lah pada time tu semasa zaman prohibition ini. So bila dia punya bisnes dah berkembang pesat sampai international semua, Johnny Torrio ni kan, dia telah menjadi seorang penjenayah yang berjaya guys. Berjaya dan juga terkenal. Dan Al Capone ini pula telah menjadi orang kuat kepada Johnny Torrio dalam menjalankan segala perniagaan haram mereka itu. So macam aku cakap tadi lah, si Johnny Torrio ni dia nampak yang si Al Capone ni ada potensi tau untuk menjadi seorang leader yang berjaya. Okay, so since Al Capone ni dia dah handle bisnes si Johnny Torrio ni, dia berjaya untuk menyeludup minuman keras ke dalam kedai, kelab malam dan juga rumah pelacuran tau. And even keluar negara guys. Okay, so from here boleh nampak lah si Al Capone ni dia memang bekerja dengan teramatlah keras, dan dia juga bekerja keras untuk menjadi anak kesayangan Johnny Torrio. Jadi pada akhirnya kan guys, apabila Johnny Torrio dah nampak Al Capone melancarkan bisnes dia end up betul-betul percayakan dekat si Al Capone ni tau. Okay, so pada 12 Januari 1925, Torrio telah diserang oleh geng mafia rival mereka itu tau. Okay, dan Johnny Torrio ni hampir terbunuh. Jadi disebabkan itu, mungkin dia risaulah tentang keselamatan dia ke apa kan. Dia telah memutuskan untuk bersara dan pulang ke Itali. Dan pada masa yang sama, dia juga telah menurunkan taktanya kepada Al Capone. Dan pada usia hanya 26 tahun, Al Capone telah menjadi bos mafia yang besar di Chicago. Nampak? Hebat tak hebat member ni Kerja pump jadi ketua mafia guys. Gila tu. So basically dia punya kerja tu dia still meneruskan lagi dengan membina perniagaan-perniagaan haram okay? Seperti menguruskan rumah pelacuran, kelab malam, menubuhkan tempat perjudian semualah, dan juga restoran termasuklah kilang bir tau. Okay, so basically semua itu adalah perniagaan Torrio yang telah diberikan kepada Al Capone. Kalau jadi Al Capone pada time tu memang senyum lah, sebab yalah Johnny Torrio macam dah turunkan satu empire dekat dia guys. Dia kontrol, dia pegang semua perniagaan haram itu and korang boleh imagine lah berapa banyak jumlah duit yang dia bakal buat daripada segala perniagaan tersebut. Daripada perniagaan arak, cetak rompak dan juga penyeludupan, Al Capone ni dia berjaya memperoleh sebanyak 100 juta US dollars pada tahun itu sahaja guys. Itu dah macam 400 juta ringgit Malaysia mat. Banyak gila mat duit. Kaya baik Al Capone ni So serta-merta kan guys, Al Capone ni kan dia telah menjadi seorang yang terkenal guys. Dia dah jadi selebriti dekat sana, korang tahu Dan dia ni juga suka mempamerkan ataupun menunjuk kekayaan dia tau. Okay, kekayaan dan juga kemewahan, dan juga mendedahkan kepada orang ramai tau. So pada time tu kan, semualah paparazzi lah, semua benda kan, pihak media semua akan ikut ke mana sahaja Al Capone ini pergi tau. Superstar Al Capone gila power suit. Dan selain itu, yalah, dengan segala kekayaan dia juga kan, Al Capone ni dia juga suka mempamerkan diri dia sebagai seorang yang pemurah guys. Okay, di mana dia akan memberikan tips yang banyak kepada pelayan bar. Dia akan menghulurkan arang dan juga pakaian kain yang tebal kepada orang-orang yang memerlukan semasa musim sejuk. And even dia akan membina dapur api untuk gelandangan pada time tu mereka sedang bergelut dengan krisis ekonomi yang dikenali sebagai The Great Depression pada tahun 1930-an. Jadi apabila dia dianggap sebagai seorang yang suka berkongsi, Al Capone dia telah diberikan nama gelaran oleh masyarakat sebagai Robin Hood moden, dan dia ni juga disukai ramai pada masa itu. Cuma yang sebenarnya lah, diorang ni semua tak kenal Al Capone yang dia ni adalah seorang penjenayah yang teramatlah kejam. Bila aku sebut pasal penjenayah bila aku sebut Al Capone sebagai penjenayah, itu refer kepada dia adalah seorang pembunuh yang kejam tau. Sebab daripada ratusan pembunuhan yang telah dilakukan oleh dia itu, kes terbesar yang melibatkan Al Capone
adalah semasa hari Valentine's ataupun Valentine's Day, di mana yalah Valentine's Day orang fikir macam hari itu adalah hari yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Tetapi hakikatnya pada hari itu juga ia adalah hari yang dipenuhi dengan tumpahan darah. Pada masa itu terdapat seorang mafia yang bernama Bugs Moran. Okey, Bugs Moran ni kan, dia cemburu, dia jealous guys. Dia jealous dengan kejayaan Al Capone dalam perniagaan haramnya itu tau. Which is perniagaan alkohol dia. So member sudah jealous tau. Jadi si Bugs Moran ni kan, dia telah merancang untuk membunuh Al Capone. Tetapi Al Capone ni, yalah, dia pun bos mafia besar kot pada time tu kan. Dia punya network pun boleh tahan besar guys. Okey, jadi Al Capone ni dia tahu yang si Bugs Moran nak bunuh dia tau. Okey, so dia pun telah merancang plan dia sendiri untuk membalas dendam kepada Bugs Moran. Jadi apa yang telah dibuat oleh Al Capone ni kan, pada 14 Februari 1929 dia meminta rakannya yang bernama Jack McGurn untuk menyamar sebagai seorang pegawai polis. Jadi McGurn pun dia agree lah. Okey, dia setuju untuk membantu Al Capone. Okey, di mana dia telah memecah masuk ke pangkalan ataupun markas Bugs Moran ni, lalu membunuh 7 orang anak buahnya tau. Tetapi pada time tu, dalam serangan tersebut, Bugs Moran ni dia berjaya untuk melarikan diri. Semasa serangan itu kan guys, okey, walaupun Al Capone dia tidak pergi ke tempat kejadian itu, ramai orang yang mengesyaki bahawa Al Capone telah terlibat dalam serangan tersebut tau. Okey, so because of that, nama Al Capone ni, nama baik Al Capone ni sebagai ahli perniagaan yang murah hati telah bertukar sebagai musuh awam nombor 1 ataupun public enemy number 1. So dari situ orang ramai dah tahulah, weh, Al Capone ni bukan seorang yang baik kan, dia ni Robin Hood jahat rupanya kan. Semua orang dah mula kecoh tau, dah kecoh nama Al Capone ni telah menjadi panas tau. Dan pembunuhan beramai-ramai sewaktu Valentine's Day itu kan guys, okey, itu memang telah mengejutkan satu Amerika Syarikat tau. And pada time tu Presiden Amerika Syarikat yang bernama Herbert Hoover, dia dah dapat tahu tentang kejadian tersebut. Member memang benci terhadap Al Capone ini guys. So apa yang telah dibuat, Presiden tu memang terus mengarahkanlah untuk melakukan whatever tindakan yang boleh lah. Okey, jadi kerajaan Amerika Syarikat, mereka telah mencari jalan untuk menangkap Al Capone tau. Jadi kerajaan pun mengumpul pelbagai bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh Al Capone ini. Dan pada akhirnya, segala bukti telah dikumpulkan bahawa Al Capone ini dia tidak pernah membayar sebarang cukai pun, dan dia juga telah melanggar patuhan prohibition pada masa itu. Dan sehingga pada akhirnya pada 16 Jun 1931, Al Capone telah mengaku bersalah atas 5 daripada 22 pertuduhan tidak membayar cukai dan juga pelanggaran prohibition. Jadi disebabkan itu, dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun dan dia juga telah didenda $50,000 dan juga bayaran mahkamah sebanyak $30,000. Dan dia juga ada membuat rayuan, tetapi rayuannya itu telah ditolak sekeras-kerasnya. So selepas rayuannya ditolak kan, Al Capone dia telah ditahan di penjara Atlanta. And dekat situ, Al Capone kan dia menerima layanan istimewa guys. Okey, dia dilayan macam bos bye. Padahal dalam penjara, tetapi dia mendapat segala special treatment tau. Jadi bagaimana dia dapat special treatment tu kan? Okey, dia juga menggunakan wang dan juga kuasa untuk merasuah pengawal dekat sana. Dan dia juga menggunakan whatever advantage yang dia ada untuk mengurangkan tempoh hukumannya tersebut. Tetapi in the end, member kantoi guys. Member kantoi doh. Aduh hai. Pada 22 Ogos 1934, Al Capone dengan segeranya telah dihantar ke penjara Alcatraz, San Francisco. Dan dia juga adalah salah satu kumpulan banduan yang pertama untuk dihantar ke sana. Seperti kita tahu, penjara Alcatraz ni kan, dia dikenali sebagai salah satu penjara yang teruk untuk penjenayah-penjenayah yang paling teruk guys. Okey, sebab tempat itu kan memang terpencil, memang isolated
daripada orang lain tau. Okay, dan dia punya kawalan dekat sana kan memang teramatlah ketat, and tempat itu adalah satu tempat yang menggunakan polisi anti rasuah. So dekat sana si Al Capone ni dia memang susah lah nak bergerak tau. Okay, dia sentiasa diperhatikan tau. Okay, dia punya segala gerak-geri tu semua dikawal ketat oleh pengawal dekat Alcatraz tu. Okay lah, fine lah, Al Capone dia telah dimasukkan ke penjara Alcatraz kan. Okay, so sepanjang dia berada dekat sana kan, somehow Al Capone dia telah berubah tau. Dia telah berubah sampaikan dia ni gemar untuk membaca buku. Buku-buku yang macam ada kena-mengena dengan self-improvement ataupun perbaiki diri. Dan dia juga gemar untuk memain muzik dan juga berkebun semata-mata untuk dia memperbaiki dirinya apabila dia berada dekat sana. Dan bukan itu saja guys, bukan itu saja tau. Sebab dekat sana kan, dia even ada menubuhkan band dia sendiri guys. Member buat band bro. And dia punya geng-geng band dia ni merangkumi ahli-ahli bandung dekat sana lah. Okay, so dalam band dia ni dia ada develop satu skill di mana dia pandai untuk bermain alat muzik yang dikenali sebagai banjo. And dia ni pun rasa bangga terhadap achievement dia tahu. Okay, sebab dia telah berjaya untuk bermain sebanyak 500 buah lagu dengan menggunakan alat muzik tersebut, which is okay lah, which is a good thing lah kan. Okay, member dah mula nak berubah, memperbaiki diri kat sana kan. So bila dia dah achieve whatever aktiviti perbaiki diri tu kan, dalam perasaan yang teramatlah gembira, Al Capone dia menghantar surat kepada anaknya, okay, untuk memberitahu yang dia berjaya untuk memainkan semua lagu tersebut dengan alat muzik banjo itu. Walaupun kehidupannya di Alcatraz tu tak berapa nak teruk lah orang kata sebab dia dah mula untuk memperbaiki diri, dah buat band, dah pandai main alat muzik bagai kan. Pada time tu Al Capone dia telah menghidap penyakit siflis selama bertahun-tahun sehinggakan dia mengalami demensia, dan kemudiannya dia telah dibebaskan secara parol pada 16 November 1939. Jadi selepas dia telah keluar daripada Alcatraz tu, dia kan ada penyakit siflis bagai kan. Dia punya isteri telah memberikan tumpuan yang penuh untuk menjaganya, dan terdapat adalah beberapa kabar angin lah yang berkenaan dengan penyakit siflis Al Capone ni. Ada ada beberapa hospital yang tidak mahu untuk menerima Al Capone menjalankan rawatan. Okay, so dari why isteri dia telah nekat untuk menjaganya sepenuhnya. Walau bagaimanapun, keadaan Al Capone pada time tu bertambah teruk tau. Okay, dia punya penyakit tu dah memang kau-kau lah, dah kira kritikal lah pada time tu Jadi tak lama selepas itu Al Capone telah meninggal dunia semasa dia berumur 48 tahun pada 25 Januari 1947. Okay guys, untuk Al Capone ni kan, dia ni dah jadi macam satu tokoh legenda tau dekat sana di mana dia mendapat kebencian dan juga kasih sayang daripada pihak orang ramai. Kepada satu pihak, dia dikenali sebagai ahli perniagaan yang suka berkongsi, tetapi sebaliknya dia adalah seorang penjenayah yang terhebat pada zaman itu tau, yang bukan sahaja menyebabkan kerugian kepada negara tetapi juga meragut nyawa orang ramai. So itulah kisah Alphonse Gabriel Capone. Jadi itu sajalah kisah Al Capone yang aku boleh kongsikan dengan korang. Agak panjang lah kisah Al Capone ni, tapi menarik guys. Okay, daripada dia kecil, dia pukul cikgu, and then dia bekerja sebagai kerani lah, itu ni semua, sampaikan dia bekerja untuk seorang penjenayah yang terkenal, which is Johnny Torrio tu kan. Okay, and then Johnny Torrio ni pula berikan empire kepada Al Capone di mana dia terus menjadi seorang bos mafia yang besar di Chicago pada time tu. So apa pendapat korang tentang Al Capone ni? Aku rasa korang pun mestilah, yang mana kaki tengok movie ke dokumentari kan, mesti korang dah tengok lah pasal Al Capone ni kan. And bagi aku memang best lah, memang best gila Okay, so aku harap aku dah bagi yang terbaik untuk korang untuk kisah kali ni, and aku dah minta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam konten ini. Aku nak cakap terima kasih kepada korang sebab tengok video aku berawal sampai habis. Dan jangan lupa macam biasa, subscribe, like, share, komen, tekan bell notification. I look forward for the next content for you guys. As always, never stop creating, always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. Selamat menyambut bulan Ramadan. I will see you in the next video.
Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Dan dua kumpulan ini bernama South Brooklyn Rippers dan juga dah mula dah ni. Aduhai. Hai. So disebabkan itu, Frankie Toro ni pun dia telah menawar. So rupa-rupanya kan guys, wanita tersebut dia adalah kakak kepada seorang penjenayah terkenal yang bernama Frank Gaciulio. Galucio, Mat. Galucio, bukan Gaciulio. So secara rasminya pada time tu Johnny Toro ni pun telus dari perniagaan arak cetak rompak. Parah bai. Okey, jadi kerajaan mereka mengumpul seberapa banyak pelbagai apa lagi aku nak tambah Anas. Dan dia juga telah melanggar pelaturan Mat. Dia ada juga membuat rayuan. Raya. Pukul je lagi.